Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera diucapkan kepada anda semua. Terima kasih kerana sudi lagi mengintai-intai ke dalam channel ini. Sekiranya anda merasakan channel ini memberi manfaat kepada semua, jangan lupa untuk subscribe dan di-sharekan kepada kawan-kawan ya. Kali ini kita akan membincangkan tentang Freemason. Freemason muncul di antara akhir abad ke-16 hingga awal abad yang ke-17. Pertubuhan ini kini wujud dalam berbagai-bagai bentuk di seluruh dunia dengan keahliannya yang dianggarkan sebanyak sekitar 5 juta, termasuk sekitar 480,000 orang di England, Scotland dan Ireland sahaja, serta lebih kurang 2 juta orang di Amerika Syarikat. Pertubuhan Freemason yang wujud dalam pelbagai bentuk berkongsi prinsip dan pandangan moral dan metafizik yang sama. Lazimnya mereka berkongsi kepercayaan kepada satu Supreme Being. Asas unit organisasi tempatan Freemasonry adalah Lodge. The Lodges biasanya diselia dan dikawal di peringkat serantau, biasanya serentak dengan sama ada negeri, wilayah atau sempadan negara oleh Grand Lodge atau Grand Orient. Tiada antarabangsa di seluruh dunia Lodge Grand yang menyelia semua Freemasonry. Setiap Grand Lodge adalah bebas dan mereka tidak semestinya mengenali antara satu sama lain sebagai sah. Freemason moden meluas terdiri daripada dua kumpulan pengiktirafan yang utama. Freemason biasa menegaskan bahawa jumlah kitab terbuka di rumah persinggahan bekerja, bahawa setiap ahli yang menganut kepercayaan Tuhan, bahawa tidak ada wanita yang dimasukkan ke wad, dan perbincangan mengenai agama dan politik adalah dilarang. Sekarang Freemason benua adalah istilah umum untuk bidang kuasa liberal yang telah membuang beberapa atau semua sekatan ini. Asal usul kultus kuno. Terdapat pelbagai legenda dan teori mengenai asal-usul kewujudan Freemason. Ada yang mengaitkannya dengan kultus Osiris pada zaman Mesir kuno. Sesetengah ilmuwan Freemason berpendapat bahawa Freemason menjejak akar umbi mereka kepada pembinaan Haikal Sulaiman, iaitu King Solomon's Temple di Jerusalem pada 967 sebelum Masihi. Asas cerita itu tertumpu kepada seorang yang bernama Hiram Abif yang mengetahui rahsia Haikal Sulaiman. Kesatria Templar. Freemason juga dikaitkan dengan ahli kesatria Templar, iaitu Knight Templar. Mengikut legenda, pada abad ke-11, kesatria Templar telah menjumpai harta karun ditinggalan bangunan Haikal Sulaiman, iaitu berpandukan sesetengah berpendapat terletaknya di sebuah bilik rahsia di bawah Masjidil Aqsa semasa Perang Salib yang ketiga. Ini menyebabkan kebanyakan mereka menjadi tersangatlah kaya sehinggakan harta itu dirampas oleh Raja Perancis Philip yang keempat. Kesatria Templar dipenjarakan, ada yang dijatuhi hukuman bunuh dan ada yang dibakar hidup-hidup kerana mengamalkan ilmu hitam yang disimpan di bawah bangunan Haikal Sulaiman, tetapi ada juga yang berjaya melarikan diri. Pergerakan ini menjadi sulit dan muncul kembali pada abad ke-17 di bawah nama Freemason. Tujuan penubuhan gerakan ini mulanya untuk menjatuhkan raja-raja Eropah dan juga persediaan sebelum kemunculan Dajjal yang akan menjadi pemerintah dan raja mereka di masa akhir zaman. Albert Pike pada 1872 pula dalam bukunya Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Masonry berpendapat bahawa pada kurun yang ke-11, kesatria Templar telah berpakat bersama ketua gereja di Konstantinopel. Pada masa itu, ketua gereja Konstantinopel daripada gereja Ortodoks Timur bersaing dengan gereja Katolik Rom. Ahli kesatria Templar bersumpah setia untuk melindungi umat Kristian yang melawat tempat suci, manakala matlamat rahsia mereka adalah untuk membina semula Haikal Sulaiman. Binaan ini akan menjadi tempat yang paling suci untuk orang Kristian dan akan dapat mendandingi kediaman suci gereja Katolik di Roma. Ahli Templar
berselindung di bawah nama Britain Mason. Nama Frères Masons dalam bahasa Perancis dieja menjadi Freemasons dalam bahasa Inggeris. Persatuan Tukang Batu. Penjelasannya lebih berasas mengenai gerakan Freemason ialah ia berkembang daripada Persatuan Pemahat dan Tukang Batu, atau di dalam bahasa Inggeris pemahat atau tukang batu itu dipanggil sebagai Mason atau Stone Mason pada pertengahan di Eropah. Pada masa itu mereka diambil untuk bekerja oleh raja dan pihak gereja. Terdapat dua jenis tukang batu. Satu ialah tukang batu yang memahat batu-batu biasa yang dinamakan sebagai rough mason. Freestone Mason pula adalah tukang batu yang memahat batu-batu yang lebih terperinci dan dengan kesenian. Mereka ini adalah golongan bebas dan bukan hamba kepada mana-mana tuan yang kaya. Nama Freestone Mason kemudian disingkatkan menjadi Freemason. Oleh sebab keistimewaan dan kebolehan mereka, golongan ini menubuhkan kelab atau persatuan sendiri untuk membincangkan berkenaan pertukangan, kesenian dan kadar upah mereka. Salam tangan rahsia, kata-kata rahsia dan tanda-tanda lain direka untuk membezakan mereka dengan tukang batu yang lain. Sejarah. Terdapat beberapa bukti Freemason mula tersebar di benua Eropah seawal akhir kurun ke-16 Masihi. Salah satu bukti bertulis awal yang menunjukkan cabang Freemason telah ada di England pada tahun 1641 ialah rekod inisiasi Robert Murray, salah seorang keluarga raja. Murray menjadi anggota Freemason di Edinburgh pada 20 Mei 1641. Selain itu, Alice Ashmore yang juga berdarah keluarga Raja England menulis di dalam buku diarinya bahawa dia telah menjadi anggota Freemason di Lancashire pada 16 Oktober 1646. Peristiwa penting di dalam perkembangan Freemason adalah pada 24 Jun 1717 dengan terdirinya Loji Besar England, Grand Lodge of England. Dengan terdirinya pusat bagi persatuan itu di England, Freemason kini menjadi organisasi nasional yang tidak lagi bergerak secara rahsia. Loji Besar England merupakan gabungan di antara 4 cabang Freemason dan mereka mempercayai falsafah yang sama, iaitu agama yang mana semua manusia bersetuju adalah menjadi manusia yang baik dan benar. Dengan terbentuknya Loji Besar England, gerakan Freemason semakin merebak sehingga berkembang melintasi benua Eropah sehingga ke benua Amerika. Etika Freemason. Freemason mengamalkan 4 etika-etika yang diikuti demi mengaburi pergerakan mereka. Persaudaraan. Setiap pengikut-pengikut Freemason diwajibkan untuk bertoleransi dan berfikiran positif sesama sendiri agar pendirian mereka mudah untuk diterima, menderma dan beramal kebajikan. Pengikut Freemason melakukan pelbagai perkara kebajikan demi kebaikan manusia. Kebenaran. Mereka berpegang teguh terhadap kepercayaan mereka. Mereka percaya bahawa prinsip yang mereka bawa membawa lebih kepada kemajuan dan mendapat kehidupan yang lebih baik. Penyembahan kepada Tuhan. Mereka mengamalkan penyembahan secara rahsia dan tidak diketahui. Struktur organisasi. Loji besar adalah badan bebas dan berdaulat yang mentadbir Freemason di sesebuah negara, negeri atau kawasan. Tiada satu badan teratas yang mengawal Freemason di peringkat global. Perhubungan di antara lodge yang berlainan bergantung kepada kehendak atau pengiktirafan bersama. Lodge merupakan unit asas Freemason. Setiap lodge baru mesti mempunyai waran atau piagam yang diberi oleh lodge besar yang membenarkannya untuk membuat perjumpaan dan beroperasi. Lodge mesti mengadakan perjumpaan pada tempat yang tetap dan tarikh yang telah ditentukan. Ia akan memilih, menerima ahli baru dan mempromosikan ahli dan pegawainya. Ia juga akan membina dan mengurus aset dan hartanahnya termasuklah rekod perjumpaan. Seperti organisasi lain, ia juga mempunyai perjumpaan rasmi, perjumpaan tahunan, dana amal, surat menyurat dan laporan, iuran keahlian, akaun, acara istimewa dan pelbagai lagi. Setiap loji mempunyai tradisi unik yang tersendiri. Prinsip dan aktiviti utama. Freemason seringkali dipanggil sebagai persatuan rahsia. Bagaimanapun, bagi ahli Freemason, persatuan mereka lebih tepat sebagai persatuan yang hanya boleh difahami oleh orang tertentu kerana sesetengah aspeknya adalah sulit. Pada kurun yang ke-21, persatuan ini menjadi tidak lagi rahsia
dan lebih kepada persatuan yang mempunyai rahsia. Aspek sulit di dalam persatuan moden ini adalah pengiktirafan sesama ahli dan sesetengah elemen ritual. Walaupun ia sebuah organisasi yang pelbagai, kerja amal masyarakat dan memelihara persaudaraan sesama ahli masih lagi menjadi perkara pokok. Freemason di Amerika Syarikat. George Washington yang menjadi Presiden pertama Amerika Syarikat pada 30 April 1789 adalah seorang anggota Freemason. Selain itu, para penanda tangan pengisytiharan kemerdekaan Amerika Syarikat yang ditandatangani pada 4 Julai 1778 oleh William Hopper, Benjamin Franklin, Matthew Thompson, William Whipple, John Hancock, Philip Livingston dan Thomas Nelson juga dipercayai pengikut Freemason. Selain Washington, 13 lagi presiden, 8 naib presiden dan 35 hakim Mahkamah Agung Amerika Syarikat pernah dikenal pasti sebagai ahli Freemason. Washington adalah ahli Freemason yang berpusat di New York City. Ahli Freemason yang dikenal pasti di Amerika Syarikat dianggarkan berjumlah 3 juta dan di New York sahaja terdapat lebih kurang 136,000 ahli. Freemason di Iraq. Sebilangan cawangan Freemason di Iraq telah wujud seawal tahun 1903 dan bertambah bilangannya apabila negara itu diperintah di bawah mandat British sejurus selepas Perang Dunia yang Pertama. Bagaimanapun, keadaan itu berubah pada bulan Julai 1958 selepas revolusi dengan pembubaran pemerintahan beraja dan pengisytiharan Iraq sebagai sebuah republik di bawah General Qasim. Lesen yang membenarkan cawangan Freemason ditarik balik dan undang-undang diperkenalkan untuk mengharamkan sebarang perjumpaan Freemason. Pendirian itu kemudian diperkukuhkan lagi oleh Saddam Hussein yang menetapkan hukuman mati bagi mereka yang mempromosikan atau menyanjung prinsip-prinsip Zionisme, termasuklah Freemason, dan mereka yang melibatkan diri di dalam pertubuhan Zionisme. Dengan kejatuhan pemerintahan Saddam Hussein selepas serangan Amerika Syarikat ke atas Iraq, pengharaman ke atas Freemason dimasukkan pada tahun 2007. Land A and C Lodge No. 1 dianugerahi dengan piagam oleh Lodge Besar New York. Freemason di Malaysia. Di Malaysia, cawangan Freemason beroperasi sebagai Lodge Besar Daerah Timur Tengah. DGLME secara rasmi bermula di Kuala Lumpur pada 20 Oktober 1916. Ia dipanggil Timur Tengah kerana pada awal kurun yang ke-19, setiap yang berada antara Timur India tidak termasuk Timur Jauh iaitu Hong Kong, China dan Jepun dikenali sebagai Timur Tengah. Hanya pada kurun yang ke-20, istilah Timur Tengah merujuk kepada negara Arab dan Teluk. Cawangan ini bagaimanapun tidak mahu mengubah namanya kerana sudah biasa dengan nama tersebut dan tradisinya. District Land Lodge of Middle East atau DGLME ini meliputi bandar yang luas termasuk bandar lain di rantau ini. Kuala Lumpur sebanyak 3 lodge, Pulau Pinang 1 lodge, Ipoh 1 lodge, Kuantan 1 lodge, Kuching 2 lodge, Port Dickson 1 lodge, Port Klang 1 lodge, Kelantan 1 lodge, Taiping 1 lodge, Kota Kinabalu 1 lodge, Melaka 1 lodge, Seremban 1 lodge. Pada masa itulah juga, Tuan Guru almarhum Ni Abdul Aziz Nikmat juga pernah membangkitkan di Parlimen pada 25 Oktober 1978. Beliau mempersoalkan Perdana Menteri Tun Hussein On tentang tindakan kerajaan yang membiarkan organisasi Freemason didaftarkan dengan banyak. Malah sudah tercapai lebih 55 lodge dengan 2,984 ahli termasuklah seorang menteri. Tentangan dan kritikan terhadap Freemason. Islam dan Freemason. Sesetengah ulama Islam menegaskan adalah tujuan utama Freemason ialah membina kembali Haikal Sulaiman di bawah runtuhan Masjid Al-Aqsa, kemudian akan melebarkan pemerintahannya ke Syria, Iraq, Jordan, Mesir dan terus menuju ke Al-Madinah di Arab Saudi. Pergerakan ini didakwa dibentuk bagi mengembangkan fahaman Yahudi dengan cara bergiat cergas di dalam bidang pendidikan, politik, budaya dan sosial. Freemason juga berkembang luas di Mesir, Maghribi, Lebanon, Malaysia dan lain-lain. Gerakan ini dikaburkan melalui kegiatan amal seperti membantu keluarga yang miskin dan menganjurkan pertunjukan amal yang disedekahkan kepada mereka yang memerlukan. Gerakan ini jelas nyata memperjuangkan kewujudan negara di bumi Palestin antara tahun 1940-an hingga 1970-an. Lantaran orang Islam bersikap anti-Freemason, anti-Semitisme dan anti-Zionisme.
Ada yang mengaitkan Freemason dengan Dajjal yang akan hadir pada akhir zaman. Ini berdasarkan simbol Freemasonic yang dikenali satu mata melihat semua. Dan ia dikatakan menyerupai Dajjal bermata satu. Dalaman ini juga ada pada wang $1 Amerika. Kristian dan Freemason. Beberapa mazhab Kristian yang mempunyai sikap negatif terhadap Freemason, termasuk mengharamkan atau tidak mengalahkan pengadutnya daripada menjadi ahli Freemason. Kristian Katolik mempunyai sejarah panjang dalam penolakannya. Penolakan Gereja Katolik berdasarkan dakwaan bahawa Freemason mengajar bahawa semua agama adalah sama, yang bertentangan dengan doktrin Gereja Katolik. Terdapat banyak arahan Paus yang melarang terlibat dengan Freemason. Pertama adalah Paus Clement pada 28 April 1738 dan yang terbaru daripada Paus Leo pada 15 Oktober 1890. Kanun Hukum Gereja tahun 1917 juga mengharamkan buka yang mesra dengan Freemason. Pada tahun 1983, gereja mengeluarkan kanun hukum gereja yang baru tetapi berlainan daripada sebelumnya. Ia tidak secara jelas menyebut persatuan rahsia mana yang dikutuk. Ini menyebabkan ramai daripada kalangan penganut Katolik maupun daripada Freemason yang percaya larangan ke atas Freemason sudah ditarik balik. Bagaimanapun, perkara ini telah dijelaskan oleh Kardinal Joseph Ratzinger yang kini Paus Benedict bahawa pihak Gereja Katolik masih menganggap doktrin Katolik dan Freemason tidak selari dan keanggotaan penganut Katolik dalam Freemason masih dilarang. Bagi Gereja Protestan pula, penentangan lebih kepada dakwaan Freemason mengamalkan mistik, percaya kepada benda gaib dan pengikut syaitan, iaitu satanisme. Seorang ahli Freemason yang kontroversi iaitu Albert Pike sentiasa dijadikan contoh rujukan oleh Gereja Protestan. Pike adalah tokoh kontroversi yang terkenal sebagai ahli Freemason. Terima kasih kerana sudi mendengar sehingga habis. Sekiranya anda rasa bahawa channel ini bermanfaat untuk semuanya, jangan lupa untuk di-subscribe dan di-sharekan kepada kawan-kawan dan sebarkan kebenaran kepada yang lain-lain. Terima kasih dan Assalamualaikum.